Assalamualaikum jami'an. Khabar semua. Tolong respon suara dia. Ada suara dia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Hari ini masuk hari yang kelima ya. Kita berpuasa, tak makan siang hari, tak minum, berlapanan dahaga. InsyaAllah mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah SWT, direzekikan kepada kita Ramadan Karim insyaAllah. Suara okey tak? Clear tak suara? Tolong respon saya. Sebelum kita memulakan apa yang ada ala kadar, semalam saya tengok ada beberapa soalan yang tak sempat. Jadi mula-mula kita sentuh sikitlah pada soal berkenaan dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Syuyukh, Mahaguru bagi segala guru-guru Nusantara di zaman itu, iaitu Syekh Abdul Qadir Mandali, berkenaan dengan Tauhid 3 yang dicatat dalam dua buah kitab beliau, iaitu Perisai Mukallaf dan Nak Kunci Syurga. Saya kira saya mencadangkan perbincangan tentang kitab tersebut, kemusykilan tentang Tauhid 3 yang disebut di dalam dua buah kitab tersebut, dibincangkan di dalam grup website atau grup WhatsApp atau mana-manalah di kalangan asatizah sahaja, tidak diawamkan, kerana dikhawatiri boleh berlaku silap faham. Kerana ulama' ni atas nama ulama', walau bagaimanapun salah silap mereka itu, kerana mereka itu tidak masuk, jadi kita tetap wajib dalam mereka. Jadi selagi mana boleh diihtimalkan atau ditujukan maksud kalam-kalam mereka itu, kalau sekiranya berlaku pada pandangan kita merupakan suatu ketergelinciran, maka hendaklah kita ihtimalkan. Kerana Nabi SAW sendiri menganjurkan begitu. Idra'u al-hududa anil muslimin. Seboleh-boleh kita tahan. Kita alihkan, kita hindari apa juga kegelinciran, hukuman-hukuman yang tergelincir yang boleh menyebabkan dihukum itu daripada kalangan orang, lebih-lebih lagi terhadap para ulama. Jadi hindarilah perbincangan di dalam media yang luas ini, di dalam internet dan sebagainya, melainkan dibincangkan di dalam grup-grup yang khas, pertemuan yang khas di kalangan para alim ulama. Itu sure saya lah. Sebab tu saya rasa saya tak nak jawab lah dalam live yang begini kan. Jadi bagi saudara yang bertanya itu, saya syorkan ini antara nama-nama orang yang bolehlah dibawa bincang. Antaranya Ustaz Abdul Rahman Ma'akib dari Melaka. Beliau, saya lihat dalam posting-posting beliau itu, nampak bagus, jawapan-jawapan yang bagus dan mantap, dan keterbukaan beliau itu. Atau mana-mana tokoh yang lain bolehlah buat perbincangan secara peribadi, individu.
Baik, kita dalam masa yang singkat ini kita jawablah, kita berkongsi apa juga maklumat. Masya-Allah semua. Apa khabar semua? Kaifa akhbarukum? Masya-Allah, Hafizuddin Mahdi, Hajah Syamimi, Muhammad Ikramullah dari Jelai, saudara kita. Masya-Allah, Muhammad Zaidun Nurmas Idayu dari saya kira daripada Terengganu. Apa khabar Zaidun, lama tak jumpa. Masya-Allah, Sayyidi Zulhafizi, masya-Allah, Qadimur Rifai, subhanallah, masya-Allah. Apa khabar antum? Muhammad Sahilal, masya-Allah, Rifdi, Ari, semua kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Abu Mutawali, Faris Audah, masya-Allah. Syekh, mohon jelaskan sunat tarawih, solat sunat tarawih 4 rakaat itu 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Yang kita buat 2 rakaat 1 salam tak sah. Kalau buat 4 rakaat 1 salam tu menurut fiqh mazhab kita tak sah. Alasannya kerana tidak masyru'. Tak masyru' ni benda yang tak ada dalil syariat. Tak boleh nak reka-reka lah. Betul, saya kira kalau nak pakai kaedah kata la ijtihad fi nas, mungkin boleh kot. Tak ada ijtihad fi nas ataupun kaedah apa, la qiyas kan, tidak ada qiyas kena ibadah dan sebagainya. Mungkinlah kalau nak pakai kaedah itu sesuai lah. Jadi kenapa mereka yang sebahagian mereka itu pada satu keadaan mereka beria-ria pertahankan nas-nas, dan satu keadaan yang lain pula mereka longgar keadaan itu dan mengajak supaya kita semua bertasamuh, berlebih kurang dan sebagainya. Ini tak adil, saya kira tak adil. Jika tak sama, kita bukan nak mengatakan orang lain punya mazhab, pandangan mazhab. Selagi muktabar, tak apalah, alhamdulillah. Buatlah. Tetapi di sudut mazhab kita 4 rakaat 1 salam ni tak sah, batal. Tak gitu lah. Bukan masalah ta'assub tak. Itu ilmunya. Hormat. Okay. Kemudian masya-Allah, Al-Fakir Amri daripada Rembau. Apa khabar Rembau? Semua dah dalam keadaan semua sudah clear ya, hijau masya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya-Allah, Muhammad Zubair dari mana ya? Dari Rembau. Masya-Allah. Apa khabar? Baik. Malik, Tuan Guru, masya-Allah Malik. Haji Malik ya, daripada Melaka. Apa khabar tuan? Ustaz Muhammad Nasir Jamhuri. Assalamualaikum, sihat? Masya-Allah, sihat tuan. Apa khabar Ipoh? Adam Ashraf daripada PD. Apa hukum memakai minyak wangi ketika puasa? Tak baik Ustaz. Khilaful aula dan itu pun ada khilaf juga. Kurang baiklah. Hindarilah bersedap-sedap. Itu tidak disyorkan sangat supaya kita pakai minyak wangi dan melakukan perkara-perkara yang menyegarkan badan, tubuh dan badan kita kan semasa kita puasa ni. Masya-Allah tuan. Isu tadarus Quran diagih-agihkan dalam grup WhatsApp. Isu boleh khatam Quran bila dah habis. Baca Quran dah habis ni memang ada dalam adab, dalam ilmu qiraah, dalam bacaan Quran. Imamul Qurra semua mensabitkan itu. Boleh lihat dalam fatwa-fatwa yang ulama-ulama besar yang seperti mana saya sebut dulu dalam saya kira bukan sekadar fatwa al-kubra, dalam fatwa dalam fatwa al-hadithiyah bagi Ibn Hajar al-Haytami pun ada perbincangan yang detail. Tak ada riwayatnya. Kemudian mengagih-agihkan dalam grup WhatsApp itu kita anggap itu sebagai bertolong-tolongan dalam ibadat lah. Tak boleh anggap sebagai bid'ah, tak boleh. Tak boleh. Sebab berjamaah membaca Quran itu telah berlaku daripada zaman salafus salih. Kalau di dalam fatwa al-hadithiyah itu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan daripada Ad-Dani dan sebagainya. Riwayat-riwayat tentang
amal istiadat berkhatam Quran ini. Jadi bagi satu bina ilmu kena rujuk pada pakarnya. Jangan semua pakai balun je, semua pakai ilmu isnad musnad hadis saja. Kadang-kadang sesuatu hadis itu dhaif pada penilaian ilmu isnad musnad dan sebagainya itu. Tetapi diamalkan dalam satu bidang ilmu, contohnya dalam masalah Quran inilah. Sebab dia ada sanad silsilah yang tersendiri. Itu tradisi keilmuan. Talaqi Al-Quran itu mantap. Daripada satu tabaqah, seorang murid kepada guru, guru kepada guru. Musyafahahnya itu. Jadi kalau kita bukan bidang itu jangan komplain lah. Jangan. Baik. Boleh buat tu Tuan Syekh Muhammad Nasir Damahuri, harus buat. Kalau dah jadi isu besar nanti tengok masa 88 nanti saya bacakan nas ni. Kitab-kitab yang mengatakan boleh itu dan di mana rujukan mereka. Masya Allah, Mama Amirul Fahmi. Nah, ini pun saya kira orang Perak ni. Apa khabar? Masya Allah. Kalau sementara kita menunggu apa soal juga, soalan-soalan. Ada soalan-soalan lain yang boleh kita bincangkan dalam masa yang sesingkat ini. Saya berada di tempat yang kekurangan kitab-kitab untuk dibaca terus. Tak ada kitab di sini. Kalau di tempat saya, boleh saya ambil terus bacakan. Masya Allah. Mereka yang sibuk dengan amal-amal di bulan puasa ini kurang kritik, itu baguslah. Kita nak kritik apa amal, asalkan beramal sudah. Yang penting Quran itu dibacakan. Apa cara pun tidak ada halangan syarak. Quran dibacakan, doa, berdoa, ini masa ni. Melebihkan amal, ibadat, melebihkan sedekah, melebihkan wara', melebihkan sabar, melatih diri. Ini masanya. Tak guna kita nak kritik sana, kritik sini. Kalau sekiranya suatu hukum itu telah dicatat, difatwakan di dalam mazhab-mazhab yang muktabar, telah maklum, tak perlu kita kritik. Tak apa nak tunjuk pandai ke? Tak guna nak tunjuk pandai dalam dunia ni lah. Tak guna. Buang masa je. Kalau kita pandai Tuhan, mana tahu kita pandai pun. Tapi nak tahu mana pandai sangat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang punya ilmu, tak ada lagi orang yang lebih daripada dia. Baik, Muhammad Zubair nak bertanyakan berkaitan akidah. Tuan guru, adakah orang yang depan buat amal dan belakang orang buat maksiat dikira munafik yang masuk neraka? Masuk neraka, tak masuk neraka ni serah kepada Allah lah. Pada di hujungnya itu kita serahkan kepada Allah. Tapi orang yang keadaannya begitu, masih lagi ada perbezaan di antara khalayak, di hadapan khalayak dengan ketika berkhalwah seorang diri, beza. Seorang diri lain kelaku dia. Tengah orang ramai lain kelaku dia, beza dia. Itu maka orang itu dikatakan masih ada penyakit nifak dalam hatinya. Kita tak boleh kata dia sebagai munafik. Kita kata orang itu orang yang masih tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Jadi orang-orang tersebut perlu berusaha bermujahadah untuk dapat istiqamah dengan pelbagai cara lah yang ditunjuk dalam panduannya dalam ilmu tasawuf, supaya timbul bagi dirinya itu kebersihan niat hatinya itu kerana Allah semata-mata. Bila kerana Allah, tak ada beza di antara dalam keadaan khalwah berseorangan di dalam bilik
maupun ketika dalam keadaan jalwah, iaitu dalam keadaan khalayak ramai. Tak ada beza. Kalau dalam bilik dia berzikir, seorang-seorang diri dia berzikir menangis dengan Allah SWT. Kalau dalam khalayak ramai dia menangis dalam hati, ya. Tak payah tunjuk lah kau orang, keluar air mata tu, malu lah kau orang. Jadi munafik ini satu title yang berat. Dia di bawah sikit daripada kafir je. Jadi kalimah munafik kita tak boleh sewenang-wenang gunakan untuk keadaan-keadaan yang tidak betul-betul menunjukkan bukti pada zahir. Kerana fahkum bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Itu perkataan Imam Ghazali, tapi ada asal usulnya daripada hadis-hadis juga semuanya. Fahkum bil zawahir, hukumlah kamu dengan perkara yang zahir. Allah Ta'ala mengetahui isi hati mereka itu, rahsia-rahsia. Walaupun kita nampak kawan kita tu bohong. Oh, tu dalam hadis kata salasun. 3 perkara yang seorang tu kalau melakukan itu, dia tu munafik. Munafik situ dengan makna penyakit nifak. Mempunyai penyakit nifak. Penyakit nifak ni banyak. Dia punca malas ibadat, punca colas, degil dan sebagainya, penyakit nifak. Kalau dah tebal-tebal sangat jadi munafik. Jadi kita nak hukum orang tu sebagai munafik, tak boleh. Itu sifat yang penuh situ. Tak boleh. Itu adab dia lah. InsyaAllah ya, Muhammad Zubair, terima kasih bertanya. Kemudian Ma'ahad Al-Haziq. Ini ustaz kita ni, tuan guru di Madrasah Tahfiz di belah sana ya, Selangor. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika air masuk dalam rongga ketika mandi, ketika puasa? Kalau mandi wajib, ini jenabah contohnya, termasuk tak batal. Tapi kalau sengaja masuk batal. Tapi kalau mandi yang bukan mandi jenabah, bukan mandi wajib, bukan mandi hadas besar, jenabah ke haid ke nifas ke beladah. Tapi orang bila dah haid nifas tak kata dia mandi ya. Dia tujuannya bila dah berhenti untuk dia berpuasa. Kerana orang yang bernifas itu tidak terhalang untuk berniat. Dia haid contohnya, haid nifas bila dah samalah kedudukan itu. Ada satu martabat ya. Jadi kalau satu orang contohnya berhenti haid tengah malam, tak sempat mandi, memang tak mandi lagi, tapi dia boleh berniat tak? Malam tu nak mandi, tak mau mandi ya. Relax dulu sampai waktu subuh pun nak mandi. Jadi dia berniat puasa untuk besok harinya. Boleh. Niat tidak menghalang. Jadi dia berpuasa pada hari itu. Perempuan yang tidak mandi haid tapi sudah putus haidnya dia. Jadi boleh mandi. Mandi di siang je lah. Jadi kalau ada masa dia mandi tu tak sengaja termasuk air telinga, terminum, tak batal. Jangan sengaja lah pergi tuang. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih bertanya. Ustaz. Kemudian Khairun Nizam Al-Jawhari, selamat pengantin baru, semoga-moga bahagia ke anak cucu. Masya Allah, Muhammad Khairun Nizam, apa khabar ya? Hafizuddin Syafi'i, Masya Allah, Hafizuddin Syafi'i. Ya Ustaz, macam mana jika seorang itu beramal secara sir tapi diketahui orang ramai dan dipuji pula. Bila dia dengar pujian itu dia bangga. Dengan bangga itu ada kehilangan pahala dan ikhlas amalnya itu. Oh, bangga itu apa maksudnya Ustaz Hafizuddin? Maksudnya ujub ke? Kalau sekadar dia rasa seronok, itu mungkin ada pertimbangan. Mungkin ada pertimbangan di sudut kehalusan ikhlas ini, berbagai-bagai ta'rif yang disebut di dalam risalah Kusyairiyah. Boleh kita semak di sana lah. Jadi apa yang saya faham, kalau sekadar rasa seronok itu tak putus lagi pahala, tak batal pahala. Tapi kalau sampai pangkat wujub batal lah. Wujub batalkan pahala. Dan seronok, alah, kita pun kalau orang puji kita seronok, tak seronok, apa masalah nak seronok dengan pujian. Tapi jangan sampai wujub lah. Masya Allah. Khidr Zulkifli. Assalamualaikum.
Kalau seperti Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita solat tarawih kurang rakaat dan juga lebih? Adakah kalau kita kurang rakaat kita terus memberi salam, atau kalau kita solat lebih rakaat adakah kita terus ke rakaat itu atau bagaimana? Kalau kita kurang rakaat, baik. Kalau kita solat tarawih kurang rakaat, maksudnya kurang rakaat macam mana? Dia satu tarawih 4 rakaat, 2 salam. Tapi kalau kurang daripada itu, paling minimum dia paling kurang 2 rakaat. Kalau kita mampu hanya buat 2 rakaat aja, lepas tu kita nak tidur, letih tidur. Dapat pahala tak 2 rakaat tarawih? Dapat. Boleh. Sebab tu ada perbincangan tentang kaedah. Apabila banyak sesuatu buatan itu banyak dan letih, maka banyaklah kelebihan pahalanya. Ada fatwa yang mengatakan begitu, yang disebut di dalam Bughayatul Mustarsyidin dah. Boleh dapat pahalanya, kata tak dapat. Buat 2 rakaat dapat. Ajruki ala qadri nasabiki. Jadi Nabi bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, pahala kamu itu sekadar letih, kadar letih kamu. Penat pun letih dah, pahala kadar tu lah. Kalau buat 2 rakaat dapat pahala 2 rakaat, buat 4 dapat 4, buat 20 dapat 20 punya. Kadar tak sama. Kalau buat 8 je lah, takkan sama dengan 20. Kemudian kalau kita kurang rakaat, kita terus memberi salam, atau kita solat lebih rakaat, maka kita teruskan rakaat itu. Kalau dah terlebih kena berhenti. Contohnya naik ke rakaat ketiga, kena berhenti sebab satu tarawih sekali kita semayang hanya 2 rakaat saja. Jangan buat sampai 4 rakaat, 3 rakaat, tak sah, batal kalau dengan sengaja lah. Kata sengaja berhenti, turunlah buat tahiyat akhir, buat tahiyat akhir terus. Lepas tu kalau kurang rakaat, kalau teringat tambahkan. Supaya semayang biasa. Cuma perlu diingat, tarawih ini 20 rakaat. Satu tarawih 4 rakaat, 2 salam. Jadi disemayangkan cara kaifiatnya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan buat 4 rakaat, 4 rakaat tak boleh, tak sah, batal. Baik. Ustaz Muhammad Nasir Damahuri nak tanya lagi, jika seorang ditinggalkan puasa masa dia keadaan jahil pada ketika suatu masa dulu dan sekarang dia bertaubat, adakah kena juga qada? Qada dan fidyah puasa masa dia tinggalkan puasa. Qada dan fidyah. Dan pengiraan fidyah yang dikatakan berganda sebenarnya bukan berganda, dia bertambah. Bukan berganda ya, bertambah. Bertambah. Itu kena kira secara detail lah, kena cari orang pandai lah untuk kira berapa tahun. Kalau sampai 30 tahun tak puasa, banyak fidyahnya itu. Memang kena qada dan kena bayar fidyah. Qada itu iaitu puasa tu dipuasakan semula, dipuasakan menurut jumlah hari yang ditinggal. Kalau 30 tahun, 30 kali 30 berapa ratus hari, puasalah. Ikut itu saja, dia tak ada pertambahan. Tidak ada pertambahan. Yang bertambahnya itu fidyah. Pengiraan itu kena cari orang pandai lah. Muhammad Sahil, bagaimana cara terbaik taubat? Pertama, kena niat. Dia putus hati untuk berhenti daripada maksiat. Yang kedua, berazam untuk tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kemudian yang ketiganya, mencari kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat yang boleh dijadikan contoh. Banyakkan berkawan, bersuhbah dengan mereka yang tidak terlibat dengan maksiat yang biasa kita lakukan itu. Itu penting.
larikan diri kita. Itu cara terbaik. Baik. Yang kemudian larikan diri kita, kemudian kita masuk ke dalam golongan orang-orang salihin yang baik-baik, dalam kumpulan orang yang beramal, yang meninggalkan maksiat, yang istiqamah. InsyaAllah kita akan berikut-ikut berjangkit. Kerana roh itu berjangkit. Roh itu berjangkit. Dia ada connection situ. Amir Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amir. Maaf saya masih tak faham masalah zakat fitrah yang saya tanya semalam. Ya, apa yang tak faham itu? Adakah orang yang bayar zakat fitrah awal dan malam raya waktu wajib zakat tersebut berada? Sekejap ya. Adakah orang yang bayar zakat fitrah awal dan malam raya waktu zakat fitrah orang tersebut berada bukan pada tempat yang dia bayar zakat? Contohnya bayar zakat pada Amil di Perak pada 15 Ramadan dan 28 Ramadan dia pulang beraya di Kedah. Adakah sah zakat fitrah tersebut? Ya, sah zakatnya. Sah zakatnya Amil, jangan risau, sah. InsyaAllah sah. Dan dia tak perlu bayar ulang semula bayaran tu di Kedah. Tak perlu, sah. InsyaAllah sah. Masalah ini boleh kita rujuk dalam mana-mana fatwa-fatwa negeri dan bab zakat pada. Muhammad Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Taufik. Saya kira daripada Kedah ya. Lama tak jumpa Ustaz ya. Rindulah. Bila intern nak turun bawah. InsyaAllah lepas PKP. Anak-anak naik ke atas tu bayar. Abu Majnun, Masya Allah Abu Majnun, Laila dan Majnun itu insyaAllah kena kasihnya, bukan kerana gilanya, tak, kena kasih cinta, maka dianggap seperti gila. Abu Majnun. Masya Allah Abu Majnun, kaifa akhbarukum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lupa niat puasa untuk hari tiap, tapi dah niat sebulan, adakah kena qada puasa yang lupa niat untuk hari-hari? Tak perlu. Kerana dalam fatwa-fatwa ulama kita, kalau kita lihat kerana kitab Jawi pun dalam buku tertelap ada perbincangan. Bincangannya mengatakan harus bertaklid kepada kaul Maliki yang mengatakan boleh berniat sebulan. Jadi faedahnya kata Syekh Daud, kalau terlupa pada satu malam tu kita terlupa berniat, kepada esok itu dimaafkan, maka semayang puasa kita tersah. Tak perlu qada lah, sebab kerana dia pandang di sudut kita telah berniat sebulan pada awal malam. Cuma diingatkan itu perkara itu sebagai backup lah, backup saja. In case kalau terlupa, maka dah buat sebulan. InsyaAllah sah. Ya, ulama-ulama Nusantara kita setujulah semua, saya tengok. Buat tertelap pun ada, dalam Hidatul Subian pun ada. Kita jauhilah lapis-lapis untuk orang awami saja. Tapi bagi saya buku tertelap itu bukan lapis awam, itu susah para asatizah, cuma dia bahasa Melayu. Tengok perbincangannya. Kadang-kadang bukan semua ustaz bergerti hak dalam tu. Dia bincang bahasa zakat, cuba tengok. Tak tahu ilmu alat, tak boleh. Bungkuih, orang kata bungkuih. Jadi Jawi itu Arab, tidak Jawi dengan Jawi saja. Masya Allah. InsyaAllah Abu Majnun boleh faham ya. InsyaAllah Khairun Nizam Al-Jawhari. Syukran. Afwan ya Sayyidi Rumput Man. Ini selalu saya melihat Facebook beliau, Rumput Man, apa khabar. Saya kira beliau juga seorang ustaz. Hafizuddin Syafi'i. Alhamdulillah. Muhammad Zubair. Apakah jika kita musafir dengan kenderaan yang laju seperti naik kapal terbang dengan kadar masa 10 minit, adakah dikira juga dibolehkan berbuka puasa? Kita musafir dengan kenderaan yang laju seperti naik kapal terbang dengan kadar masa 10 minit, adakah dikira juga dibolehkan berbuka puasa? Itu atas zahir hadis kan, atas sebaik-baik kan. Dia kata khair itu sebaik-baik itu. Bagi seorang yang berdosa itu bertaubat, bagi orang yang musafir itu berbuka. Itu zahir hadis itu. Dan saya tengok tak jumpa lagi ulama yang tahu hadis itu. Jadi boleh berlaku bukanya. Cuma dalam fiqh kita mengatakan
Fiqh kita mengatakan bergantung kepada kemampuan seseorang itu. Kalau sekiranya dia mempunyai kekuatan untuk berpuasa walaupun dalam keadaan musafir, walaupun zahirnya musafir itu bila safar itu mengharuskan berbuka, tapi dia tak nak buka, itu lebih baik dan hukumnya sunat dia bertindak beramal begitu. Dia kuat. Musafir 10 jam dalam kenderaan, tak apa, saya berpuasa. Itu dalam Matal'ul Badrain pun ada. Dan kita jauhi semua tu. Kalau harap saya ceritalah. Kemudian kalau kita kata tidakkah itu bercanggah dengan hadis? Tak bercanggah. Hadis tu memahamkan harus. Itu tak sunnah ke buka puasa? Ialah sunnah yang difahamkan situ harus. Ustaz ni, itu hadis lah Ustaz. Sebab tu kita kata kalau nak bincang bahas debat ini yang kena masuk dalaman dia lah. Kalimah-kalimah tu dia ambil kira. Kerana dalam hadis tu disebut iza. Iza tu kan beri faedah pada harus. Itu dia sufi kata gitu. Bukan je sunat apa, harus. Kalau mampu, kalau tak mampu mungkin keletihan dan sebagainya, bukalah. Baik. Nazri Zainal, Masya Allah. Abang Nazri, apa khabar kita? Muhammad Taufik, salam Ramadan Mubarak dari kami Zawiyah Al-Khalidi Kelantan. Masya Allah. Sayyidi akramakumullahu. Buat seluruh warga Pondok Tampin, Masya Allah. Terima kasih. Wa iyyakum. Syekh Dihya, Sayyid Dihya Al-Kalbi Al-Sirbani, Imam. Lagi hafiz, Masya Allah. Tuan Syed, apa khabar? Lama tak berjumpa Tuan Syed. Tuan Syed, kalaulah orang mengenali siapakah Tuan, Masya Allah. Salam Syekh, siapa asnaf yang layak dapat zakat? Itu wang yang mana ditakdimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah. Yang pertama Tuhan menyebut lil fuqara wa faqir, miskin, dan ikut tertib susunan itu. Ibda'u bima bada Allahu fih. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakan oleh kamu dengan apa yang telah Allah Ta'ala mulakan dengannya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Bukit Safa, ketika sa'i itu mulakan daripada Bukit Safa, kemudian pergi kepada Marwah. Safa dulu Tuhan sebut, Tuhan firmankan Safa dulu, mulakan ke Safa. Jadi perintah itu beri satu faedah, menjadi satu kaedah pula, metod untuk menilai mana-mana perkara yang lain-lain lah, yang boleh dipasangkan, diletak sebab dia buah afrad masalah itu. Jadi kalau dalam mustahiquz zakah itu yang mula-mula difirmankan Tuhan iaitu fakirlah yang lebih layak. Bagi kepada fakir, kemudian mereka miskin, dan turutan-turutannya. Salman Al-Farisi, apa khabar? Ustaz Salman daripada Terengganu, Masya Allah. Hafizakumullah. Satu lagi, macam mana nak buat fidyah solat bagi si mati? Maaf dah terlupa. Yang ini kena belajar lah. Saya nak tunjuk pun dia panjang tu. Mai kursus dengan saya ingat dalam setengah jam saya tunjuk tak sampai, boleh ya. Boleh kira lah. Cuma ringkasnya fidyah semayang ni saya dah terlanjur ni saya sebutkan lah. Kerana amalan ini telah terhakis, luput, hilang di kalangan amalan, kalangan peka-peka yang orang dulu, kalangan sesepuh kita beramal, kalangan para, iaitu membayar fidyah sembahyang bagi mereka yang telah meninggal dunia, yang telah kembali ke alam baqa. Alam arwah. Orang yang hidup lagi sehat nak difidyahkan, dia tak boleh. Tak ada ulama yang mengharuskan. Tak ada. Yang itu kalau nak kata bid'ah boleh ya. Tapi memfidyahkan sembahyang bagi mereka yang telah meninggal dunia itu, maka berlaku
khilaf perselisihan kalangan Syafi'iyah sendiri. Dan tetapi telah dipilih, yang menarik telah dipilih oleh para muhaqqiqin di kalangan ulama mutaakhirin, ulama kita. Dalam Sabilal Muhtadin, saya kira satu bincangan yang agak luar, ada sebutkan di sana, dinukilkan pengharusan membayar zakat, membayar fidyah semayang ini. Bukan fidyah puasa ya, fidyah puasa kita tak petikai ya. Dia puasa, siapa yang condemn dia puasa, leceh lah tu. Dia puasa ni siapa pun tahu wajib. Fidyah semayang, ini fidyah semayang. Jadi nukilan yang dalam Sabilal Muhtadin itu menyebut, iaitu dinukilkan daripada Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama besar yang sebesar seperti Imamul Harmain, macam Imam Ghazali dan sebagainya, yang satu tabaqah. Mereka yang hidup di kurun keempat Hijrah, 200 tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i. Lebih kurang lah. Jadi kurun keempat itu, mereka itulah yang dinobatkan sebagai Ashabus Syafi'i. Jadi ashab mengharuskan dibayar fidyah sembahyang. Ada sebahagian daripada mereka pula seperti Imam As-Subki yang di kurun ke-6. Saya tak tahu Subki ni ashab atau tidak, tapi mujtahid. Beliau telah mengqadakkan terus sembahyang itu, wa fa'ala bihi as-Subki an aqaribihi. Jadi Imam Subki kurun ke-6 Hijrah, ulama besar, tahap mujtahid, telah melakukan qada sembahyang terhadap arwah-arwah kaum kerabat beliau yang telah meninggal dunia. Jadi kita pilihlah, kita ikut ulama, jangan nak memandai kita sendiri. Jadi cara kaifiat yang ditanya oleh Ustaz Hafizuddin tadi, yang itu kena online personal lah, boleh saya tunjukkan. Banyak cerita tu cara pengiraan tu Ustaz. Melainkan kalau nak bayar 10 waktu semayang, itu senang, 10 cupak. Satu semayang 1 mud beras, bayar dengan beras. Masya Allah. Suhaimi Azhari, saya kira ini ustaz ni. Besar ni, ustaz ni di Perak ya. Saya kira ustaz besar ni, Masya Allah. Apa khabar Ustaz Suhaimi? Fadilah Ustaz Suhaimi Azhari. Mungkin daripada Universiti USAS ya, Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Ya Tuan Syed, satu lagi, waktu Lailatul Qadar bermula maghrib atau isyak atau setengah malam? Lailatul Qadri min alfi syahrin, Tuan. Ini minta maaf saya kurang beri perhatian kepada bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar, dan kefek-kefek itu memang banyak. Kitab Jawi pun ada, macam-macam kitab boleh ada. Bagi saya masa untuk saya, kalau nak cerita tentang Lailatul Qadar, insyaAllah masa-masa yang lain ya. Nanti ingatkan saya. Azman Mahmud. Assalamualaikum Syekh. Apa khabar Tuan? Tuan Azman, Masya Allah, lama tidak bersiaran. Mohon bertanya tentang anak perempuan yang menghafal Quran ketika haid. Bagaimana sebaiknya? Suruh dia dengar je lah pakai itu kan, earphone tu. Tuan, sebaiknya suruh dia dengar je. Sebaiknya suruh dia dengar. Sebab yang masyhur itu, walaupun berlaku khilaf di antara Ibn Hajar dan Romli, Tuhfah dan Nihayah, kalau mereka Tuhfah tak boleh. Bila haid ini, apa yang dianggapkan sebagai zikir itu adalah hanya dalam bentuk segala wirid-wirid, zikir-zikir yang termaktub di dalam nas Al-Quran itu sendiri. Kalau kata la ilaha illallah ada dalam Quran kan? La ilaha illallah ada dalam Quran. Itu sebagai zikir la ilaha illallah. Jadi orang haid bolehlah baca la ilaha illallah. Ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dalam Quran kan? Ada. Bolehlah orang-orang yang keadaan keuzuran itu boleh baca. Boleh baca. Boleh berzikir dengan bacaan itu. Ataupun doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bacaan itu ada wujud dalam Quran, wujud, iaitu doa, dan doa itu sebahagian daripada zikir. Doa adalah sebahagian daripada zikir, salawat sebahagian daripada zikir. Kena ngaji mantik lah. Hak mana satu jenis, hak mana fasal.
Masya Allah. Jenis pula ada terbagi pada berapa? Kena mengaji. Mantik. Kena mengaji. Kuliah yang 5. Isaruji lah tuan. Masya Allah. Isaruji ya kita. Jadi kalau ikut Ibn Hajar, dia tegas. Tak boleh. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh yang berselerak mengatakan baca Quran dengan niat zikir walaupun orang keuzuran harus. Ibn Hajar kata tak boleh. Melainkan dengan apa-apa yang memang waridnya ada dalam Quran. Zikir-zikir, jenis zikir yang memang ada dalam Quran. Tapi sebaliknya Syekh Ramli boleh. Kalau niat Quran, satu Quran 30 juzuk niat Quran tu harus ya. Niat Quran harus. Baca oleh orang yang keuzuran dengan niat sebagai zikir. Niat sebagai zikir bukan niat sebagai Quran, Masya Allah. Maaf, niat sebagai zikir harus dibaca. Itu menurut qaul Syekh Ramli. Dan berdasarkan kepada nas yang ada dalam Minhajul Talibin sendiri pun kata begitu. Quran tu dia dilarang bacanya kalau dia sebagai Quran, tapi kalau sebagai zikir boleh, walaupun 30 juzuk, boleh pokok semuanya. Tapi qaul ini kurang masyhur di kalangan kita Nusantara Melayu. Saya tengok tuan-tuan guru kita tegas. Kita Jawi kita pun banyak yang tegas, cenderung pada pendapat Ibn Hajar dan Tuhfatul Muhtaj. Kita atas khilaf yang begitu, kita ambil jalan yang tengah, yang agak sederhana. Jadi anak-anak kita ya, ataupun siapa rakan karib kita yang keuzuran, kaum ibu kita kalau keuzuran tu ingin nak baca Quran, bacalah dalam hati atau dengar Quran di telinga tu. Apa kalau nak sangat tu, nak sangat beramallah kau Ramli, tapi jangan kata saya yang kata boleh, jangan sebut langsung nama saya. Sebut nama Syekh Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Saya tak mau terjawab. Lagi ustaz tanya saya susah nak jawab. Boleh ya? Tuan Azman insya-Allah. Muhammad Firdaus, Muhammad Tirmizi, masya-Allah. Lama berbenar tak jumpa Tuan Syekh. Koma pun sama jugalah dengan Tuan. Tuan duduk mana sekarang? Masya-Allah, Muhammad Taufiq Al-Qadahi, Abdul Aziz, Haji Abdul Hadi Abdul Aziz, Pukhabah Hadi. Masih di Kuantan tersangkut sini. Tuan Hadi. Insya-Allah. Raya kalau terbuka ni kita berjumpa lah. Abu Majnun syukuran Ustaz. Maksudnya kalau sengaja kena qada. Kena lah sengaja. Akil Najmi. Ini Ustaz Akil duduk di mana sekarang? Lama betul tak berjumpa. Mesir ke manakah? Okey, apa khabar Akil? Sihat ya? Malik Abdul, salam tuan. Waalaikumsalam. Zakat fitrah anak duduk di luar negara dan kawan juga minta bayarkan di Melaka, saya bayarkan. Sah ke? Fitrah apa tu? Zakat fitrah. Anak duduk di luar negara, kawan juga minta bayarkan di Melaka, saya bayarkan. Sah ke? Memindahkan zakat ini tengok keadaan lah. Tak semestinya dilarang. Yang tegas ni qaul mutakaddimin kalangan Syafi'iyah sendiri. Kalau yang mutakhirin kebanyakannya longgar, boleh tengok keadaan. Kalau duduk luar negeri itu banyaknya orang kafir, nak bayarkan siapa? Forward je lah ke sini, tak apa, boleh, insya-Allah. Boleh. Akil Najim berkhabar Syekh, masya-Allah, khabar baik Ustaz Akil. Aina antum al'an? Fi Mesir ke manakah? Ahmad Rahizat Izzat, ni kawan kita ni. Apa khabar abang ijat kita? Said Zaidi Fuad, masya-Allah tuan. Masih jadi driver ke sekarang? Insya-Allah, dan driver tu tuan para ibadat, masya-Allah, bersolawat banyak-banyak, jadi wali Allah, masya-Allah. Berzikir ketika berkhidmat itu. Penuh dengan ibadat, tawajuh Allah, masya-Allah tuan Said. Orang baik-baik kita ya. Hafizul insya-Allah, baik, terima kasih, insya-Allah sama Said, syukran insya-Allah. Helmi Ami, masya-Allah Helmi. Akumal syukri bekam. Syukur rahim, syukran. Bila Syekh nak balik Seremban, insya-Allah doakanlah nak sampai insya-Allah.
Muhammad Faisal, Waalaikumsalam tuan. Adakah pelajar pondok merasa tidak layak terima fidyah dan zakat? Mohon pencerahan. Layak belaka. Orang yang belajar agama lebih-lebih daripada pelajar-pelajar pondok, guru-gurunya, madrasah-madrasah tahfiz, guru-gurunya semua berkelayakan kerana mereka itu dikategorikan di bawah fakir, asnaf fakir. Nasnya boleh dilihat dalam kitab Tuhfah, dalam Tuhfatul Muhtaj. Salman Darwish, Assalamualaikum, Mukarram Ustaz. Waalaikumsalam ya tuan, apa khabar? Alhamdulillah sihat nampaknya Ustaz. Mohon bertanya. Alhamdulillah sihat nampaknya Ustaz. Alhamdulillah, doakanlah anak panjang umur, murah rezeki, sihat. Boleh anak berkhidmat, masya-Allah. Terima kasih doakan anak tuan, masya-Allah. Mohon orang kuat berzikir ni, masya-Allah. Mulut ni masin kau. Mudah-mudahan amin. Mohon bertanya tentang istilah tasawuf, iaitu khafdun dan bastun. Khafdun dan bastun. Bastun dan qabdun kot. Qabdun. Qabat. Genggaman. Bastun. Lepas. Qabat dan basat. Maka mohon bertanya tentang istilah tasawuf. Qabat, qabdun dan bastun. Adakah perjalanan rohani seorang syalik itu wajib? Mengalami kedua ahwal ini atau salah satunya? Dia atas adat. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi tak bertukar. Adat tetaplah berlaku. Jadi al-bastu, al-khabdu, al-bastu itu satu proses. Pertukaran. Merupakan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak lari lah itu. Tarbiyah tu maksudnya tabligh. Tabligh syai' ila kamali syai'an fa syai'an. Menyampaikan suatu itu kepada kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Dan tarbiyah murabbi yang hakiki yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarbiyah. Jadi bukti mengatakan nak keluar daripada al-qabd wal bastu itu memang tak berlakulah pada adat. Kita bicara tentang adat. Walaupun tasawuf dalam sufi ada banyak cara hakikat dalam tasawuf, tapi ada adat juga, tak lepas pada adat. Anda tak lepas. Jalanan adat. Kebiasaannya begitu. Salah satu buktinya setengah daripada arifin billah mengatakan manidda'a siapa yang mendakwa dia telah menerima tajalli jamal sebelum jalan, farfudhu fa innahu dajjal. Farfudhu. Siapa yang mendakwa dia telah mendapat tajalli jamal itu al-bastu, sempurna. Sebelum daripada jalal qabat, jalal besar. Farfudhu, tolakkan dia. Ini dajjal, pembohong. Tapi itu semua atas adat kan. Kalau mencari adat itu orang majzub ahlul jazbah itu kita tak boleh bercakap. Boleh je. Masya-Allah. Masya-Allah tuan, insya-Allah. Boleh jumpa kita bincang lagi. Abdul Hadi Abdul Aziz, alhamdulillah, moga lama sikit duduk kuantan Ustaz. Doakanlah. Tapi anak ada tempat. Rumah tadi orang tu dulu tinggal rumah lama-lama, ayam itik pun lari merajuk. Ayam merajuk, itik bukan takat itik, kucing pun merajuk. Tak ada dah duduk rumah, dia pergi cari makan tempat lain. Masya-Allah. Masya-Allah. Muhammad Nasir Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Abu Faqih Al-Faizi Ad-Damanhuri. Masya-Allah. Ad-Damanhuri itu ulama ilmu alat. Ad-Damanhuri Syafi'i ya. Ilmu arud. Masya-Allah. Dan kuat memantik. Syahid
Zaidi Fuad, terima kasih Ustaz, semoga sebab ingat ana lagi ingat, mana tak ingat Tuan. Semoga Ustaz panjang umur, amin, sihat hingga akhir hayat, murah rezeki, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masya-Allah, masa pun sudah sampai untuk kita beradu dulu, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, sihat badan, bertemu lagi di masa yang sama, mungkin pada besok atau besok. InsyaAllah terjumpa lagi, kita bincang, menghabiskan masa kita, mengisi luang-luang masa kita ni di tengah hari. Nak mengasyik tak boleh dah, nak minum air pun tak boleh, apa tak boleh, baik kita sembang. Nak baca Quran pun baca arah tadi kan, mayang letih dah. Okey, insyaAllah terjumpa lagi, doakanlah saya panjang umur, insyaAllah sihat tubuh badan, pada saya berkhidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.